Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama lagi pada malam ini insya-Allah untuk kita meneruskan pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati. Dan tuan-tuan boleh rujuk kitab yang tersedia tu, ada sedia kat tuan-tuan tu. Buka pada muka surat ke-25. Baris yang ketiga daripada atas, 1, 2, 3. Dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Jumpa tak? Baris 1, baris 2, baris nombor 3. Tengah-tengah tu. Tu. Kita masih membincangkan bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas mana dia tu? Lalu saya bab yang pertama pada menyatakan syahrul ta'am artinya sangat loba atas makanan. Dan kita masih membincangkan tentang kelebihan berlapar. Kelebihan berlapar sebagaimana yang disebut oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kelebihan-kelebihan berlapar. Maksud kelebihan berlapar ni jangan duk biasa kenyang sajalah. Bukan tak boleh makan, duk biar lapar, bukan macam tu. Maksudnya orang yang tak terlalu tamak dengan makanan. Tubuh badan kita ni tuan-tuan bukan sentiasa nak kena fit saja. Kita ni makan pada waktu badan kita memerlukan kepada makanan. Bukan waktu kita teringin nak makan. Ada beza tak tu? Kita lah ni kita makan pada waktu kita teringin nak makan. Padahal yang sepatutnya kita makan pada waktu badan kita memerlukan kepada makanan. Boleh faham tak beza antara kedua tu? Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW ajak kita bila? Ajak kita apa dalam bab makan ni? Nabi ajak kita makan bila lapar. Bila perut rasa lapar, maksud kata tubuh kita dah minta untuk makan. Maka kita bagilah makan. Lepas tu adakah makan sampai tak ingat dunia tu? Tak. Makan kita ni berhenti takat kenyang. Rasa kenyang, berhentilah. Berhenti sebelum kenyang, sebelum full. Berhenti. Waktu Nabi ajak kat kita, dalam perut kita ni, bagi ada sepertiga yak, sepertiga makan, sepertiga nafas. Kita sepertiga, 3/3 makan, 3/3 yak. Lepas tu nafas tak ada, duk hap, cungak-cungak gitu kan. Dan maksud kita makan, tapi kita makan tak menepati sunnah. Sebab tu kita tak sihat. Baik, ni kelebihan-kelebihan yang diajarkan, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dicatat oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Dia kata beberapa kelebihan ataupun beberapa faedah, ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Saya nak go through berapa yang kita dah bincang dah sebelum ni. Hari ni kita akan masuk yang ketiga. Yang pertama, setengah daripadanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadat. Nombor satu kelebihan daripada kita tak terlalu kenyang ni. Dia buat apa? Dia boleh menyebabkan hati kita jadi nipis sampai membuatkan seorang itu rasa lazat dan rasa nikmat dalam ibadat. Nombor dua, yang tu kita dah bincang dari itu. Dan setengah daripadanya cerdik hati kerana kenyang itu mensebabkan bodoh. Yang kedua, berlapar ni tuan-tuan boleh membuat seorang itu cerdik hati, mudah nak hazam ilmu. Dan sebab apa? Sebab kenyang tu, sebaliknya kenyang itu boleh menyebabkan bodohnya hati. Tu dua yang kita dah bincang. Hari ni kita masuk yang ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli Muhammad. Dan setengah daripadanya, mana dia? 3. Setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu. Salli ala sayyidina Muhammad, yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Apa yang berlaku tuan-tuan bila kita ni duduk jaga perut kita ni, jangan sampai terlalu kenyang. Nak kena ajak dirilah, nak kena ajak. Saya pun duduk try belajar.
Masalah dengan ustaz-ustaz ni tuan-tuan, lepas makan, lepas ceramah dia ajak makan. Dia kata kalau duk mengaji agama ni, duk pergi mengaji agama nanti hangpa nak makan apa? Dia kata budak-budak dia masuk mahat tahfiz lah, madrasah. Lagi jadi ustaz, lagi tak larat nak tahan. Depa duk ajak makan. Marah kita pula kalau tak mau makan. Kami penat-penat siap ke ustaz. Tuan-tuan, kita nak pergi ceramah, depa hidang macam-macam makan. Kita ni tuan-tuan, di antara adab kita bila menerima tetamu ialah nak jamu dia dan nak raih dia ikut apa yang dia nak, dia tak? Kalau tetamu mai kat kita nak raih ikut kita nak kan, nak raih ikut dia nak? Kalau dia tak makan, kita ni suka makan ikan keli katalah. Tetamu yang nak mai dia jenis tak makan ikan keli, kita nak jamu dia ikan keli tak? Dia faham ke tak faham saya tanya ni? Awak yang semua muka satu macam yang stres ni. Faham tak ni? Tak lah, kita mesti nak raih dia, nak jamu dia ikut kepada dia yang dia suka. Para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, bila Nabi SAW mai, dia pun suka bagi kat Nabi SAW kambing pada bahagian betih ni, pada bahagian kaki ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal Nabi SAW suka makan bahagian tu dan dia pun tahu, dia pun nak bagi Nabi SAW makan benda yang Nabi SAW suka. Bila tetamu kita mai, kita nak jamu dekat dia benda yang tetamu tu suka. Barulah dia seronok mai dekat kita, baru dia seronok, dia rasa selesa duduk dengan kita. Masalahnya tuan-tuan, bila kita panggil ustaz-ustaz mai nak ceramah tempat kita mesyuarat kita nak makan apa malam ni. Bukan ustaz nak makan apa malam ni. Dia tak kira ustaz nak makan apa, dia kira kita nak makan apa malam ni. Tu yang main nasi dengan apa-apa semua. Dia kata alah-alah ceramah kita buat sungguh-sungguh ni pasal apa ni lah time kita nak makan cukup-cukup pun. Macam lah waktu boleh makan tak cukup. Tuan-tuan subhanallah, kadang-kadang saya dulu duk layan juga lepas-lepas kuliah tu makan berat-berat kat tuan-tuan. Sampai satu hari tahun 2015. Tahun 2015 Salih Alaihi Muhammad tiba-tiba duk rasa macam pasal apa duk rasa melayah. Sudah ni. Pergi kat klinik, tengok-tengok dah jadi satu macam. Doktor kata apa? Ada berapa masalah ustaz ni? Nombor satu, suka makan lewat malam. Tu masalah tu. Ustaz-ustaz penyakit belaka pasal ni. Suka makan lewat malam. Waktu ni bukan waktu makan. Makan boleh, tapi makan sikit-sikit. Makan buah ke, makan yang ringan-ringan. Dia empat tibai nasi berani waktu tu. Dia pun ada jamu nasi berani tuan-tuan. Kalau lepas forum pukul 12 malam tuan-tuan, kita pula pantang dengan kambing. Tempat lain tak apa lagi. Saya ni jenis tak makan malam. Allah ustaz tak makan pula, kami baru je buat ni berani kambing. Tak apa, yang tu boleh consider lah. Tuan-tuan, pukul 12 malam makan. Sekali makan tak apa, seminggu sekali okey lagi. Kalau tiap-tiap malam tuan-tuan, tunggu sakit dia. Tuan-tuan, dia tak ni? Nombor dua, ustaz-ustaz ni kurang exercise. Mana dah nak exercise. Nombor tiga, Salih Alaihi Muhammad kurang rehat. Balik pun dah pukul berapa, sampai rumah pukul 2 pagi baru nak tidur apa semua. Selagi pukul berapa pagi dah nak bangkit, dah kurang, tak berapa nak rehat. Akhirnya hendak apa? Sakit. Siapa yang bagi sakit? Kita lah duk bagi sakit, duk jamu dia sakit. Itu subhanallah. Sebab tu saya kata nak panggil, kalau nak jemput saya ceramah, tolong jangan sedia makan berat-berat lepas kuliah. Memang saya tak makan. Dia pemarah tuan-tuan. Lepas itu saya kata, saya minta maaf lah, saya tak makan lah kau dah. Kami penat-penat buat. Ustaz ingat senang ni, orang kampung semua nak main ni, semua nak jamu ustaz makan. Marah kita pula. Padahal abang siap-siap dah, tolong jangan sedia makan. Sebelum jemput kuliah tu saya dah hantar notis lah. Jangan bagi, tak perlu sedia makan lepas kuliah sebab saya tak makan. Pasal doktor nasihat dari tu tahun 2015 dulu ni. Tuan-tuan Salih Muhammad, kalau nak jamu makan juga, makan sebelum kuliah, insya-Allah saya makan. Sebelum kuliah tu, sebelum maghrib tu, makan dulu apa semua, sembang apa semua. Sekali masuk maghrib, kita pergi mayang maghrib, lepas tu ceramah, lepas tu saya balik lah. Kan selesa. Sesuaikan dengan yang nak mai, yang nak jadi tetamu kita tu. Bukan nak sesuai dengan keinginan kita. Nak kena jaga tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bila kita terlalu makan, banyak makan sampai perut kita sentiasa kenyang, tahu apa tak tuan-tuan? Dia akan menambah keinginan dan nafsu kita untuk kita melakukan kemaksiatan. Lagi duk jaga perut, lagi kita duk sumbat dengan perut kita ni, apa jadi? Nafsu kita ni, dia akan sentiasa menyuruh kita kepada kemaksiatan. Kita kurangkan makan, kita jaga perut kita daripada terlalu banyak makan, dia akan menipiskan, dia akan menghilangkan nafsu kita untuk mengerjakan maksiat. Kata para hukama menyebutkan, innal hawa
lahwal hawanu bi'ainihi. Sesungguhnya hawa nafsu adalah sesuatu perkara yang hina. Wa sari'a kulli hawa sari'u hawani. Dan orang yang dikalahkan hawa nafsu samalah keadaannya dikalahkan oleh kehinaan. Hukama kata, orang-orang ahli hikmah. Hawa nafsu ni satu benda yang hina. Orang yang kalah dengan hawa nafsu dia, maka orang ni kata hukama ialah orang yang dikalahkan oleh kehinaan. Kehinaan tu mengalahkan dia. Tuan-tuan, subhanallah, tu yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat. Nak rasa sedap tahajud ni. Payahlah kita dengan tahajud ni, saya tak tahulah pasal apa, tuan-tuan. Subhanallah. Kita heran pasal kita bangkit sembahyang subuh. Saya yakin tuan-tuan yang mai kuliah malam ni, yang dengar jenis orang-orang dengar kuliah ni, subuh tak tinggal kot. Kalau duk mai kuliah subuh tak mayang ni pelik sungguh lah. Memang tak ngam sungguh lah berasa. Tapi tuan-tuan yang jenis mai duk bersila dalam kuliah ni, subhanallah, boleh luang masa ni balik-balik kerja penat-penat, lepas traffic jam pun semua penat. Mandi-mandi, tukar baju, mai duk bersila sampai isyak ni, boleh buat benda ni. Saya yakin tuan-tuan jaga sembahyang subuh. Betul tak ni? Sembahyang subuh. Kita sembahyang subuh ni tuan-tuan, dia bukan, dia awal. Pendek waktu dia, bukan lama mana sangat pun. Maksudnya subhanallah, kita dah bangkit awal. Pasal apa kita tak boleh nak bangkit awal sikit lagi walaupun 10 minit? Dah tak minta banyak-banyak, minta 10 minit aja sebelum daripada masuk waktu sembahyang subuh. Faham tak ni? Buat apa? Usalli sunnatan tahajud. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat ya. Kerana Allah Ta'ala. Nak minta, tak minta banyak-banyak tak minta sampai 9 rakaat campur dengan witir, 11 rakaat campur dengan witir. Tak minta berdiri 1 rakaat sampai 2 jam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak minta 1 rakaat tu sampai nak khatam 1 juzuk. Tak minta. Nak minta 2 rakaat lepas baca surah Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Takat tu ya. Sagi rakaat kedua baca surah Fatihah, baca qul huwallahu ahad. Takat tu ya. Saya ingat 5 minit je. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Angkat tangan doa sikit kot, tak hafal surah, tak hafal doa tahajud tu, bacalah apa-apa doa yang kita harap. Sebab Nabi SAW kata apa? Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli laylatin ila sama'i dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia, dengan maksud Allah sentiasa hampir, Allah terlalu hampir dengan hamba dia waktu tu. May yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa, aku nak mustajabkan doa dia. Allah kata. Kita hajat macam-macam, minta waktu tu. Wa may yas'aluni fa'utihu. Siapa yang nak minta apa-apa, aku nak bagi kat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Bila tu tang hujung tu, 2 rakaat je minta, tuan. Elok angkat tangan baca doa sikit, masuk subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk tu subuh. Teratur yang nak minta. Agak-agak boleh tak, tuan-tuan? Agak-agak boleh tak? Tuan-tuan tahu tak apa jawapan dia? Tak boleh. Kita lah. Awak yang berat sangat saya pun tak tahulah. Subhanallah. Pasal apa payah sangat nak bangkit tahajud ni? Pasal apa susah sangat nak buat ibadat ni? Waktu tu sedap baca Quran. Sedap baca Quran. Nanti Al-Quran akan pergi depan Allah. Dia kata, ya Allah, syafaat orang ni. Pasal apa? Pasal dia dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menahan matanya daripada tidur kerana membacaku. Quran mengadu depan Allah, minta ke Allah untuk syafaat orang ni. Siapa
tahan mata dia daripada tidur sebab nak baca Quran. So bila tahan mata nak tidur tu, maksud dia waktu mana? Waktu malam lah. Betul tak ni? Nabi sebut dalam sebuah riwayat yang lain, man qama bi'ashari ayatin, siapa yang bangun pada malam hari berqiyamul lail dengan baca 10 ayat je. Ni bukan banyak-banyak ni, 10 ayat je. Kalau 10 ayat ni, qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat, qul huwallahu ahad 4 ayat. Kataballahu lahu, akan dituliskan baginya perlepasan dan pembebasan daripada apa ni? Daripada golongan ghafilin. Depa ni terkeluar daripada kelompok orang lalai. Ni, cuba tengok kita ni, kita. Tahu tak sifat orang lalai ni apa? Dia bangkit sehari tu, dia langsung tak ingat mati. Kalau tuan-tuan, kalau kita masih ada sifat ni, bangkit sehari tu, ish, kalau aku mati hari ni lagu mana? Kalau aku mati hari ni lagu mana? Dan tengoklah ni bukan tunggu tua mati tuan. Betul tak ni? Tuan, saya takut sungguh-sungguh saya risau tuan. Bukan tunggu sakit mati tuan-tuan. Dengar-dengar mati ya. Sakit apa? Tak ada sakit apa. Subhanallah. Waris pelajar saya tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Umur 51. Kawan kami dengar mesej apa ni, waris pelajar meninggal. Sakit apa? Tak ada sakit apa. Kami pi solat jenazah kat rumah dia. Kawan dia kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kawan dia pun waris juga. Depa dua orang tu kerja sekali. Dia kata, ustaz, 3:30 petang tadi, 3:30 petang kemarin ni, duk sembang dengan saya. Tak ada apa-apa, tak ada tanda apa-apa. Duk sembang, tak ada apa-apa. Kok lah kata nak sakit ke, nak apa ke, rasa gelisah, demam, tak kebah ke berapa hari. Tak ada apa-apa. Pukul 4:30, rasa sesak-sesak nafas. Rasa sakit-sakit dekat dada. Terus buat pergi klinik. Doktor kata, refer to pergi hospital. Dia kata tak apalah, sakit sikit-sikit je, bukan ada apa pun, rasa sakit-sakit sikit-sikit. Maksudnya bearable, sakit yang masih bearable tau, yang masih boleh ditanggung. Dia balik ke rumah dulu. Balik ke rumah sehari lagi apa-apa. Tu malam tu collapse, meninggal. Habis. Semua orang terkejut. Nak cerita lah ni mati ni tuan-tuan. Risau kita. Tu dengar mati. Tu tak kira lah yang accident kok jalan lah apa macam-macam lagi cerita ni. Dalam keadaan tanda yang Allah bagi macam ni kat kita punya banyak setiap hari pun tuan-tuan, kita langsung tak teringat, kalau turn aku lagi macam mana? Bila orang yang sentiasa ingat dia mati ni tuan-tuan, tahu dia akan jadi apa? Paling tidak dia bangkit sembahyang tahajud. Aku takut kalau hari ni hari lah, paling tidak hari lah ni aku tahajud. Dia jaga pergi sembahyang berjemaah. Dia kata, kalau aku hari lah hari ni pun aku sembahyang jemaah. Dia jaga semayang dia di awal waktu, takut lagi hujung waktu dia mati dulu sebelum dia semayang. Paling tidak dia baca Quran walau satu muka, sebab hari ni kalau harilah ni aku baca Quran juga sikit. Dia sedekah juga gitu, pasal apa? Dia harap-harap dengan sedekah dia Allah panjangkan usia dia. Tahu pasal apa dia buat semua kebaikan-kebaikan tu, dan agak-agak dia nak masuk panggung wayang tak, dia nak tengok wayang kalau dia takut mati hari tu. Faham tak faham ni? Yang panggang kopiah masuk panggung wayang ni apa cerita ni? Aduh, subhanallah. Ni Allah SWT. Tak ada kena mengenang dengan siapa-siapa lah, saja cerita lah. Berani, takut tuan-tuan. Takut apa? Takut mati hari tu. Ni orang yang lalai, langsung tak ingat mati. Tak buat maksiat lah. Tak buat maksiat apa kalau mati hari tu lagu mana? Dia orang yang sentiasa berada dalam risau, takut pada hari tersebut dia dimatikan oleh Allah. Baca berapa ayat? 10 ayat kan? 10 ayatnya. So kalau kita bangkit tahajud, baca rakaat pertama 6 ayat apa ni? Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Dah 10 ayat tang tu tak masuk baca surah Fatihah lagi. Tang tu 7 ayat, tang ni 7 ayat dan 14 ayat. Tidak? 10 ayat saja yang tuan-tuan istiqamah tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam. Sebab bila kita bangun berqiyam mulai baca, Allah akan cabut, keluarkan daripada kita ni
satu rasa dia panggil lalai. Satu sifat nama dia lalai. Dan Nabi SAW sebut, Rasul Isman, wa man qama bi mi'ati ayatin, siapa yang bangun pada malam baca 100 ayat, kataballahu lahu minal qanitin, akan ditulis baginya daripada kalangan orang-orang yang taat. Qanitin ni orang yang taat, dia sentiasa apa Allah perintah dia buat belakang, apa Allah larang ditinggal belakang. Wa man qama bi alfi ayatin, siapa yang bangun pada malam hari baca 1000 ayat. Yang ni dengar lah, kita confirm memang tak buat memang. 1000 ayat tuan-tuan. 1000 ayat ni kalau tuan-tuan nak kira ambil daripada juzuk 29 tu, surah Al-Mulk tu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Bila Al-Mulk tu sampai Qul a'udzu birabbin nas tu habis tu 29 30 2 juzuk tu habis tu boleh dapat 1000 ayat. Mana Sayyid Muhammad? Boleh lah, try lah tengok sekali. Siapa beramal dengan amalan ni, kata Nabi SAW, kataballahu lahu minal muqantirin, akan ditulisnya daripada golongan muqantirin. Siapa muqantirin ni? Hidup dia buat apa pun semua Allah bagi pahala. Perjalanan hidup dia tu dalam keadaan Allah bagi pahala ya kat dia. Dia tak akan buat sesuatu yang jadi dosa kat dia, sebab hidupnya dalam bimbingan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi SAW sebut, bila Allah cinta kat seorang tu, Allah yang menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Allah menjadi telinganya, dengan telinga itu dia mendengar. Allah menjadi tangannya, dan tangan itu dia memegang. Allah menjadi kakinya, dan kaki itu dia berjalan. Dengan maksud hidupnya, perbuatan dia semua dalam bimbingan Allah. Dia panggil orang muqantirin. 1000 ayat. Kita tak sampai 100 lah tuan-tuan. Tapi paling tidak nak minta tuan-tuan yang duduk depan saya ni sekali dengan saya sekali lah, nak jaga 2 rakaat saja tahajud tiap-tiap hari. Bangkit 15 minit 10 minit sebelum daripada mayang subuh tu, baca kuliah dengan qul Allah je. Teratur yang nak minta pun. Tapi payah dia Allah saja yang tahu. Betul tak ni? Apatah lagi nak bangkit baca Quran panjang-panjang, nak bagi lekatlah lagu mana tuan-tuan sekalian. Bangkitlah sat kot, tambah waktu sikit nak bagi dapat baca Quran semuka. Muslimat boleh tak? Bangkit awal sikit, baca sembahyang tahajud 2 rakaat, bagi dapat baca Quran semuka. Nu nak harap syafaat Quran nanti di yaumul qiyamah ni. Semuka je. Semuka je. Satgi yang lain boleh baca lepas ni satgi. Ni nak ambil ni, nak mengharapkan syafaat Quran waktu qiyamul lail tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bagi jadi jugalah. Istighfar pula tambah sikit lagi. Istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Dapat istighfar sikit. Allahumma salli. Tuan-tuan tahu pasal apa kita susah ibadat pada waktu-waktu qiyamul lail, waktu-waktu tahajud ni tuan-tuan? Tahu pasal apa? Pasal banyak makan. Hari ni dapat jawapannya. Hari ni dapat jawapannya. Patutnya orang Islam lepas pukul 10 malam kot rasa tak duduk dah kot kat kedai-kedai mamak lah. Kan? Orang Islam patut waktu-waktu tu tak duk melepak dah kot kedai-kedai. Timing paling cantik nak dinner ni ialah sebelum waktu maghrib. Tu paling cantik nak makan. Sebab kita ada ample time sebelum kita tidur beberapa jam. Kita makan katalah pukul 7, 8, 9, 10, 11. Lepas tu kita tidur, at least ada 4 jam untuk perut kita ni terima, untuk perut kita ni proses apa benda yang kita nak, apa benda yang telah kita makan. Bila kita makan dalam keadaan makanan masih belum tercerna dengan baik, kemudian sekejap lagi kita tidur, apa yang akan jadi? Makanan tu tak tercerna lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekejap lagi ada jadi lebihan lemak lah, apa semua sebagainya. Sekejap lagi akan jadi misalnya reflux, kita punya
gas kita akan push balik naik ke atas. Sebab tu kita akan rasa heartburn bila kita bangun pagi-pagi, rasa pedih ulu hati. Macam-macam kesan itu menunjukkan bahawa proses pencernaan yang tak sempurna. Bila kita tidur, makanan masih belum tercerna dengan baik. Betul tak betul saya duk cerita tu tuan-tuan? Maksudnya nak kena ejah waktu makan ni, sungguh-sungguh punya nak kena ejah waktu makan. Tuan-tuan lapar juga nak makan, tuan-tuan makan sesuatu yang ringan. Walaupun makanan kita ni tak sebersih macam dulu dah tuan-tuan. Dulu kata apa? An apple a day. Macam mana panggil? An apple a day push a doctor away. Macam tu kan lebih kurang kan? Betul tak? Keeps a doctor away. Itulah lebih kurang. Sebiji apple aja sehari. Istiqamah makan apple sebiji sehari, jauh doktor pada kita. Maksudnya sihat lah. Tuan-tuan, pakar nutrisi beritahu, apple lah ni tak sama macam apple dulu. Kalau dulu-dulu betul lah sebiji apple tu nutrisi dia. Lah ni tuan-tuan berapa puluh biji apple baru dapat nutrisi satu biji apple yang zaman dulu punya. Sebab lah ni macam-macam dah apa masuk dengan racun dengan apa-apa semua. Still macam tu lah tuan-tuan. Salat Muhammad jaga makan. Dulu ada seorang security guard saya duduk kerja. Saya tempat ada seorang pakcik India. Baik dengan kami lah. Tiap-tiap hari dia main lepak dengan kami apa semua. Satu hari lama dia tak main kerja. Kami duduk heran lama tak jumpa dia pasal apa. Lepas tu dia main badan dia kurus sikit. Dulu dia badan dia berisi sikit tu kurus. Lepas tu dia kata, saya tanya dia, Uncle, pasal apa Uncle lama tak main? Dia kata operasi jantung. Operasi jantung blok. Jantung blok. Ui dahsyat. Kita buat macam mana? Macam mana boleh jadi macam tu? Tiba-tiba collapse kan? Saya nak bagi tahu satu je. You amal ni confirm sakit jantung. Dia kata, buat apa? Tiap-tiap hari roti canai, teh tarik, sampai satu hari confirm kena jantung. Tiap-tiap hari. Benda makan tiap-tiap hari, satu hari dah sakit lah. Tuan-tuan makan benda baik, tiap-tiap hari tuan-tuan makan, tu badan tuan-tuan akan jadi baik. Tuan-tuan makan benda yang merosakkan, satu hari seorang tu tuan-tuan sekalian tak ada apa-apa. Waktu tu boba tea boba tu, teh boba kan waktu tu famous, tiba-tiba main buka macam-macam apa semua duk ada. Dia minat, dia balik kerja dia singgah beli, dia minat dia singgah beli. Sebulan ni tuan-tuan, sebulannya terus kena kencing manis. Maksud dia beramal dengan benda tu lah. Tuan-tuan, maksudnya ni jaga. Dan benda-benda ni yang menyebabkan kita berat untuk ibadat. So maksud ni kita faham dah pada hari ni bahawa subhanallah, rupa-rupanya menjaga pemakanan kita ni dia turut mempengaruhi ibadat kita. Lepas ni harap-harap bila kita kurang makan, badan kita pun makin jadi shape pun makin elok dah. Saya Muhammad, kurang apa ni, jaga diet yang sempurna. Bukan maksud nak kuruskan badan ini dengan tak makan. Nak kuruskan badan, makan dengan betul. Tu betul. Makan dengan betul. Kalau dapat pun badan pun cantik, dah segar tuan-tuan sekalian. Bila badan berat, Allah nak bangun pun susah, nak ibadat pun susah, nak buat kerja pun malas, sebagainya. Jaga makan sikit, kurang, nanti dia akan ajak kita macam mana cara untuk kita bagi kurang makan dalam kitab ni. Baik, yang kelima, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadat. Betul lah, bila kita makan banyak ni apa jadi tuan-tuan sekalian? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang mengantuk. Sebab perut kita ni dia tarik segala tenaga dalam badan kita ni untuk bantu nak proses makanan yang berat, yang banyak dekat dalam perut kita tu. Tu orang makan pulut dia mengantuk, makan pulut. Pasal apa makan pulut mengantuk? Sebab berat nak proses tu. Akhirnya kita jadi mengantuk. Lagi makan banyak lagi mengantuk. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW ni nama dia Abu Talhah. Abu Talhah. Ramai sahabat Nabi SAW yang rajin puasa. Ramai. Nabi SAW pun rajin puasa. Tapi Nabi SAW juga berbuka. Nabi tak encourage kita untuk puasa sepanjang-panjang puasa. Nabi tak encourage kita. Kalau rajin juga, rajin sangat nak puasa, puasa selang sehari. Macam puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi ceritanya confirm kita tak buat.
Cantiknya tuan-tuan, jaga sebulan 3 hari. 3 hari nak puasa. 3 hari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pesan dekat dia, dan dia tak tinggal dah sampai bila-bila, puasa thalathati ayamin kulli syahr. 3 hari dalam sebulan. Kita try tuan-tuan tengok. Kita try tengok. Ni masuk bulan Muharram ni. Masuk bulan Muharram ni kan. Start ni 3 tahun baru. Antara azam kita pada tahun baru ni ialah kita nak puasa sehari sebulan 3 hari. Boleh tak ni? Siapa bersama dengan saya ni, cuba angkat tangan. Hampa seorang pun tak angkat, mengarut sungguh. Tak buat. Allah kata pilah dulu. Saya Ustaz, buat tak tahu lagi. Paling tidak nampak lah kata nak buat tu. Mana? Angkat pi lah, saya kawan sebelah nampak hambat dah lagi. Dia termalu dengan kawan dia buat pi lah. Boleh tak makcik? Nampak 2 orang angkat. Buat tuan-tuan, azam. Yang tak angkat ni saya tahu puasa lebih 3 hari. Allah, nak azam 3 hari ya. 3 hari ya sebulan. Sebulan 3 hari ya. Tuan-tuan pandai-pandai ajar lah. Isnin, Khamis, Isnin kah? Isnin kah? Nak ambil 3 hari, hari putih 3 hari turut-turut tu memang tak kot. Nak 13, 14, 15 sehari pun mengelupuk macam sebulan tak makan. Nak puasa 3 hari turut-turut. Tak apalah, kalau boleh buat 3 hari turut-turut tu paling cantik. Hari putih dia panggil. 13, 14 hari bulan. 13, 14 dan 15 hari bulan. Dan tapi paling tidak ejah pilih lagu mana nak bagi dapat sehari dalam sebulan 3 hari. Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah, dan itu yang diamalkan oleh Abu Hurairah. Seorang sahabat Nabi yang rajin puasa, nama dia Abu Talhah. Abu Talhah. Abu Talhah ni tuan-tuan, dia masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW hijrah dah. Tuan-tuan kenal Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu Ummu Sulaim kehilangan suami dah, suami dia dah meninggal, sallallahu alaihi Muhammad, mailah Abu Talhah ni nak meminang si Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni terkenal antara wanita yang cantik. Abu Talhah pi ke rumah Ummu Sulaim berhajat nak meminang Ummu Sulaim. Anas bin Malik pun ada di rumah waktu tu. Lalu dia katalah dekat Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, saya datang ni berhajat untuk meminang kamu untuk jadi isteri saya. Apa kata Abu Sulaim? Saya boleh saja nak terima, tetapi ada satu perkara yang menghalang, yang tak boleh, yang menghalang kalau kita nak berkahwin dengan saya. Apa dia? Kekafiran kamu. Dia waktu tu dia belum Islam. Begitu macam mana kalau saya nak kahwin juga? Syarat kamu tak payah bawa emas, tak payah bawa perak untuk jadi mahar mas kahwin perkahwinan saya. Nak kahwin dengan saya, syarat mas kahwin dia ialah kamu masuk Islam. Macam mana saya nak masuk Islam? Semangat dia tu. Dia kata, saya sendiri pun boleh Islamkan kamu. Yang mengislamkan Abu Talhah ialah Ummu Sulaim. Bila dia masuk Islam, akhirnya tuan-tuan, mereka pun berkahwin sampai kecoh kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW di kota Madinah waktu tu. Mahar paling mahal dalam Islam, mahar paling mahal dalam dunia waktu tu ialah maharnya Abu Talhah kepada Ummu Sulaim, iaitu maharnya akidah Islam. Masuk Islam. Hebat tau. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila dia masuk Islam, Abu Talhah ni tuan-tuan, dia berdamping dengan Nabi SAW. Nabi pi tang mana dia pi, Nabi perang mana semua dia pi. Sampai bila tak ada waktu, tak ada perang, tak ada apa-apa, dia boleh duduk bersila je depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada apa-apa nak buat, tak apalah, biar saya ni, tubuh saya ni menggantikan kamu ni pada pandangan ni. Maksudnya sampai ke tahap macam tu, dia nak jadi macam bayang je kat Nabi SAW macam tu. Tak boleh nak berenggang dengan Nabi SAW, Abu Talhah ni. Waktu kadang-kadang ada orang nak masuk Islam, tuan-tuan sekalian, bagi dia masuk dulu atas apa sebab sekalipun. Atas apa sebab-sebab sekalipun. Saya pernah jumpa dengan seorang lelaki-lelaki di satu tempat. Dia menjemput saya kat airport untuk pergi ceramah. Nampak gaya macam orang India. Kan dia buat, bawa saya pergi masjid, pakai kopiah songkok semua komplit lah. Dalam kereta tu dia cerita kat saya. Dia kata, Ustaz,
saya dulu India. Saya India. Dulu saya agama Hindu. Ustaz tahu, saya kahwin ni bukan sebab saya nak Islam, Ustaz. Saya masuk Islam ni bukan sebab saya nak Islam. Saya masuk Islam ni sebab saya nak kahwin aja. Tu je tujuan saya masuk Islam. Tak ada sebab lain. Sebab tu bila saya kahwin tu kata saya tak beramal pun dengan Islam. Pasal saya tujuan saya masuk Islam sebab saya nak kahwin ya. Tapi rupa-rupanya perancangan Allah lagi hebat. Sekarang saya jadi orang masjid, Ustaz. Saya boleh azan kat masjid. Rupanya dulu saya ingat saya masuk Islam sebab saya nak kahwin. Rupanya Allah susun saya masuk Islam sebab Allah nak bagi saya kelebihan saya jadi orang Islam. Tuan-tuan sekalian, waktu Nabi SAW bagi apa saja jalan untuk ajak orang masuk Islam. Kadang-kadang dilebihkan harta-harta apa mau dia bagi je. Hadiah-hadiah apa sebagainya dengan harapan orang masuk Islam. Abu Talha masuk Islam sebab nak kahwin dengan Ummu Sulaim, tapi dia jadi seorang sahabat yang sangat hebat. Tuan-tuan, subhanallah, sampai ke tahap Nabi SAW wafat, dia masih berkhidmat dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Perang dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Apa saja perang dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar, dia pergi ikut sekali. Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar 10 tahun. Sayyidina Umar memerintah. Tang mana perang yang Sayyidina Umar pergi, tang mana perang yang Sayyidina Umar suruh pergi, dia pergi. Tuan-tuan bayangkan waktu tu usia dia dah berapa? Nabi SAW dah wafat, Sayyidina Abu Bakar dah wafat, Sayyidina Umar sampai habis zaman dia, Sayyidina Umar pun wafat, dia masih hidup lagi sampai zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dalam zaman Sayyidina Osman dia dah tua sangat dah, sangat tua dah. Tiba-tiba Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu hari itu bagi tahu kita akan melancarkan perang melalui lautan. Kali ini kita akan keluar perang, kita akan keluar ke laut. Dia paling awal sekali. Saya nak keluar. Tua dah. Lalu anak-anak dia kata apa? Ayah dah tua dah, tak payahlah ayah. Ayah duduk di rumah, biar kami ganti. Tak, dia kata Allah sebut dalam Quran, keluar berjihad. Waktu kamu senang, waktu kamu susah. Bukan tunggu waktu senang aja, waktu susah. Ni waktu aku ni, aku nak keluar perang. Dia keluar dalam keadaan dia sangat tua dah tuan-tuan, keluar pergi perang. Bukan takat perang kot darat ni, pi naik noh. Depa bukan biasa sangat dengan laut ni. Pi naik kapal perang di laut. Tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan dia sedang berpuasa. Dekat mana? Atas kapal. Nak dijadikan cerita, subhanallah, takdir Allah. Allah nak tunjuk kemuliaan orang yang rajin puasa ni. Ialah tuan-tuan, subhanallah, 6 hari 7 hari depa cari darat untuk tanam, untuk kebumikan jasad dia. Duduk tengah laut. Duduk cari 6 hari ke 7 hari, duduk cari tang mana darat tak berjumpa. Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Tubuh Abu Talha sikit pun tak terjejas, macam orang sedang tidur nyenyak, sedangkan dia telah pun wafat, meninggal dah 7 hari dah tuan-tuan sekalian. Tak ada busuk, tak ada apa, jasad tak berubah sikit pun. Kemuliaan orang rajin puasa. Tuan-tuan subhanallah, kita nak kena, bukan nak puasa sebab nak dapat yang tu, tapi orang puasa, orang rajin puasa ni orang mulia tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi dekat dalam syurga ni tuan-tuan satu pintu. Salih Asmat, inna fil jannah babun. Sungguhnya dalam syurga, inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu. Ismu, namanya apa? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Siapa yang puasa akan masuk pintu syurga ni. Masuk pintu syurga ni. Pintu syurga tu kata ulama mufassirin yang mensyarahkan ayat hadis ni, pintu tu duduk dalam syurga dah. Sebab Nabi kata inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu nama Ar-Rayyan. Orang puasa je akan masuk. Bila masuk semua orang puasa, pintu itu akan ditutup dan tidak dibuka kepada yang selain daripada dia. Maksudnya orang yang rajin puasa ni, dia dapat dah kemuliaan duduk dalam syurga, dan dapat kemuliaan lagi untuk masuk pintu dalam syurga yang dikhaskan untuk orang-orang yang rajin puasa.
Saya tak tahulah nak ajak lagu mana kita ni untuk rajin puasa. Saya pun tak tahu sebab saya pun tang puasa ni memang kalah awal tuan. Balik awal. Kita pagi-pagi bangkit sok bukan main dah tuan-tuan. Bangkit sok dah. Nak ni, tak cepat. Puasa lah sampai pukul 10 lagi, pukul 11 lagi. Tuan-tuan sekalian, kita ada meeting mesyuarat lagi pula. Masuk mesyuarat pula, dia buh KFC pula atas meja tuan-tuan. Pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqa. Waktu puasa Ramadan senang pasal semua orang puasa ramai-ramai. Mujahadah kepada puasa sunat ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena try. Nama tuan-tuan kat tempat kerja. Lagilah, subhanallah. Orang tak tahu kita puasa tak apa. Kalau orang tahu kita puasa hari tu tak pernah dalam dunia tiga orang ajak kita makan. Benar-benar dia pun tak pernah duk ajak. Hari tu, jom pergi makan hari ni. Lah hati kita macam tahu aku puasa hari ni, nak ajak pun. Duk tak sampai 5 minit. Aku dah ingat nak belanja hang makan hari ni, aku dapat lebih sikit hari ni. Lah subhanallah. Ujian, sabarlah. Tapi duk guna model tu, buka je lah. Tak apalah dia kata, ada pun menerima jemputan itu lebih afdal lah daripada puasa sunat. Allah Rabbi. Yang kelima tuan-tuan, dan hilang mengantuk dan menegah ia daripada, dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadat. Bila kita kurang makan, maka hilanglah rasa mengantuk yang boleh menghalang kita sallallahu alaihi Muhammad daripada banyak ibadat. Dan yang keenam, dan setengah daripadanya memada dengan sedikit daripada harta dunia. Bila kita rajin, bila kita kurang makan ni tuan-tuan, harta dunia sikit pun dah memadai dah untuk kita. Tidak ni? Sebab apa? Sebab nak makan banyak, nak kena ada harta banyak. Tuan-tuan yang tak biasa makan yang mewah-mewah mungkin tak berasa macam mana keinginannya untuk makan benda mewah. Tapi dia akan start dengan makan banyak. Anda biasa jumpa ada orang yang dia akan travel jauh pergi mana-mana saja semata-mata untuk cari makan. Tak? Dia ni memang jenis tang mana restoran bagus, tang mana restoran sedap, semua dia tahu. Maksud kata apa? Maksud dia try semua. Nak try semua tuan-tuan, bukan dengan modal ayat liok. Saya ni mai jauh ni daripada Bertam ni sampai Kuala Terengganu ni. Lepas tu itulah nak try makan tengok. Lepas tu boleh tak nak makan free? Nak makan free pergi makan kat Bertam maknanya. Tak sadar mai Terengganu nak makan free tak ada kerja dia kata. Makan bayar. Lagi sedap, lagi mahal. Lagi special, lagi mahal. Nak makan banyak tempat, nak kena belanja banyak. Nak belanja banyak, kena ada harta yang banyak. Nak ada harta yang banyak, kena kerja banyak. Nak kerja banyak tuan-tuan sekalian, habis waktu semua kita untuk tumpukan untuk kita cari harta. Waktu tu kita mula meninggalkan ibadat. Sampai ke tahap nak dapat harta yang banyak, kita terpaksa ambil juga daripada yang haram sekadar untuk memenuhi. Endingnya kita nak makan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Waktu bila kita selalu lapar, kita tak akan runsing untuk cari makan. Mana saya tahu tahun ni makan bagus. Tak apa, pilah hang makan. Kalau dia ajak kita makan, kita pun pi. Kalau saja-saja nak pi cari, nak pi bawa kereta, pi apa semua, tak kot. Kita bukan jenis makan banyak sangat. Rugilah Ustaz kata hidup ni ala-ala hidup makan Ustaz. Nanti sakit tak boleh makan, tak usah makan. Ada orang kata gitu kat saya. Kata apa? Tumpang boleh makan Ustaz makan lah Ustaz. Nanti bila tak boleh makan, dah sakit tak boleh makan, tak usah makan. Kita orang Islam ni tuan-tuan sekalian, ada satu tempat nanti yang kita akan makan sepuas-puasnya. Jangan lupa yang tu. Kita akan masuk syurga nanti, tuan-tuan akan makan sepuas-puas apa yang tuan-tuan nak makan. Tuan-tuan makan semua tuan-tuan nak makan. Dan setiap daripada suapan yang kita makan, lagi suap, lagi sedap, lagi suap, lagi sedap, lagi suap, lagi sedap. Mana ada benda tu kat dunia? Dan pusing pilah kat mana? Review pilah tak mana pun tuan sekalian. Siapa influencer yang review pun tuan sekalian, takkan boleh challenge tu nanti tu dekat tu. Saudara Syekh Muhammad.
Sebab punya teringin nak makan, punya nak makan ni tuan-tuan, apa yang orang review viral semua tuan-tuan pi. Asal orang viral je tuan-tuan pi, asal orang viral tuan-tuan pi. Tu beratok itu kat Sungai Aram apa? Lepas tu dia buat ini. Aduh, subhanallah. Ini macam tak faham apa yang nampak gaya. Allah Rabbi, la haula wala quwwata illa billah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli tak tahulah. Nah, dalam bab makan ni tuan-tuan kena warak sikit. Warak. Kita warak habis tu Ustaz, kawan yang masak tu pun pakai apa, kawan yang jual pun pakai tudung lah apa semua. Orang Melayu Islam pakai tu, kau okey dah tu. Allah Rabbi, sian kat kita noh. Sian noh. Saya ingat tahun 2017. Kalau tuan-tuan, kalau ada dua orang masak, kawan ni masak. Dia ni masak baca bismillah ya. Kawan ni masak baca bismillah. Kawan ni masak tak baca bismillah. Ada beza tak tang rasa dia? Tang rasa ada beza tak? Adalah kot, kawan ni tera masak sedap lagi, kawan ni tak tera masak tak sedap lagi. Tak sedap, betul tak? Tapi ada satu yang lebih hebat lagi daripada rasa. Tahu apa dia? Berkat. Orang Islam, dia meyakini ada satu benda yang kena ada dalam hidup dia yang nama berkat. Berkat ni dia ziyadatul khair, bercambah kebaikan. So dengan dapat makanan ataupun hasil yang berkat ni, dia jadi manfaat untuk dia dunia akhirat. Apa saja, ayak berkat, makan berkat. Bukan nama restoran berkat. Dia bopi lah nama restoran berkat pun kalau kaya. Nak berkat tu dia akan jadi kebaikan dunia akhirat. Sekadar dengan satu bacaan je. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bab bismillah pun boleh membezakan keberkatan makanan, apatah lagi kalau makanan kita dimasak oleh orang yang syirik pada Allah. Yang tadi sama-sama orang Islam, baca bismillah dengan tak baca bismillah ya. Kawan ni bukan takat tak semayang, sembah berhala. Bangkit pagi-pagi dia sembah berhala, pegang colok ke apa semua dia buat lagu tu. Kemudian sekali dia masak nasi goreng kita, kemudian kita makan nasi goreng dia. Halal tak nasi yang kita makan tu? Kalau tak ada benda yang haram dekat dalam tu, halal lah untuk kita makan. Tapi kita tak warak. Tak warak. Tapi tak tahulah tuan-tuan, saya duduk tengok apa macam-macam minyak babi lah, apa benda lah buh. Ada kawan tu tanya, rasa masin-masin tak sikit makan? Tak tahulah tuan-tuan, subhanallah. Naya kalau lagu tu. Katalah takdir tuan-tuan singgah satu tempat. Ada orang jual nasi. Jual apa saya nak buat lagi ikut mengatakan kat orang pula itu susah juga. Katalah tuan-tuan beli pisang goreng. Viral pisang goreng tu kat my review apa semua. Kita pun singgah pergi makan. Habis siap-siap makan mau 2-3 kali lepas tu tiba-tiba ada orang pergi ikut dia, ikut. Rupa-rupanya tuan-tuan dia pergi beli pisang goreng tu kat kedai apa Munusami ke apa tu. Kata, ya Allah dia pergi beli kat situ apa semua. Lepas tu ada orang habaq pula, rupa-rupanya minyak yang diguna tu nak bagi sedapnya pasal dia guna minyak babi. Tuan-tuan rasa lagu mana? Tuan-tuan rasa nak telan ayak tanah ke sama dalam perut tuan-tuan tu? Dia rasanya nak termuntah bukan main. Faham tak ni? Subhanallah. Berdosa tak kita? Berdosa tak? Tak berdosa. Buat benda bukan kita sengaja buat. Tapi ada kesan tak dalam hidup kita ni? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali rahimahullah, kita makan benda yang haram yang kita tak tahu kata tu haram. Dia tak berdosa. Tapi dia umpama racun yang kita minum yang kita tak tahu kata tu racun. Tahu tak racun kita minum kata tak tahu kata tu racun. Balik-balik rumah tengok kat depan, woi macam Coca-Cola macam sedapnya. Kita pun bismillahirrahmanirrahim, gok-gok awak pahit satu macam, tengok-tengok cap tengkorak. Contoh. Ya Allah ni Allah. Tuan-tuan sekalian, berdosa ke? Saja nak bunuh diri ke? Tak.
tapi racun tu tetap akan merosakkan tubuh badan dia. Macam itulah tuan-tuan, kita makan benda haram yang kita tak tahu kata tu haram, dia tetap akan memberi kesan pada hati kita. Lepas tu tak rasa tak sedap, rasa tak khusyuk. Siapa yang akan selamat? Siapa orang yang akan selamat dalam benda-benda macam ni? Orang yang jaga makan dia. Dia tak attracted sangat. Oh, orang viral kat sini, orang viral kat sini, apa semua ni. Buat penin. Viral contohlah. Faham? Tak faham tak? Apa tahu saya buat penin. Kita pun pergi. Oh, dia pergi buat penin tang ni, kita pun pergi. Oh, ni sedap ni. Pasal kawan buat penin tu dah pergi tang tu. Kita pun pergi try apa semua. Tuan-tuan, kita tak interest. Tak ada interest. Pasal apa? Tak ada. Pasal kita bukan jenis orang macam tu. Maka bila jadi kes-kes yang macam ni, kita kata apa? Alhamdulillah, aku terselamat. Siapa yang kena awal sekali? Kawan jenis pergi cari tadi ni, tang ni, tang mana ada pergi, tang mana viral dia pergi, tang mana dia pergi, dia nak try. Maka dia panggil orang yang tidak warak. Tuan-tuan, faham nah? Salih semat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika kamu mempunyai jiwa yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama sahaja. Ini orang yang jenis macam tak duk bersungguh sangat dengan harta ni sebab nak pergi cari makan ni. Qanaah aja, rasa cukup lah apa yang aku ada ni. Hang breakfast apa pagi ni? Yang ni dah. Cukup ke? Cukup lah, alhamdulillah. Makan apa tengah hari ni? Adalah nasi, ada ikan kering apa semua, telur goreng apa semua. Cukup ke? Cukup dah, alhamdulillah. Qanaah, rasa cukup dengan apa yang dia ada. Tuan-tuan, maka dia dengan raja dunia ni sama ya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Muhammad bin Humaid berkata, "Taqna'u bil kafafi ta'ish rakhiyan." Berasa cukuplah, nescaya kamu akan hidup tenteram. Belajar bagi rasa cukup. Kalau kita rasa cukup, tuan-tuan, hidup kita tenteram aja, tak ada kalut dengan benda lain. Muhammad bin Al-Munkandir berkata, "Al-qana'atu malun ma yanfadu." Qanaah itu adalah harta yang tidak akan berkurang. Tuan-tuan, ada seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita tentang kawan dia, hebat tuan-tuan. Dia ni orang ahli puasa. Dia bukan puasa banyak tiap hari puasa lagu tu. Tak. Tapi dia orang yang rajin puasa. Tuan-tuan, namanya tidak disebut. Sebab yang menceritakan ini ialah sahabat dia bernama Abu Yusuf Yaqub bin Yusuf. Abu Yusuf Yaqub bin Yusuf. Ni tak ada kena mengena dengan Ustaz Yusuf Yaqub. Nama dia Ustaz pula. Nama dia Abu Yusuf Yaqub bin Yusuf. Tercatat kisah ni dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Syihabuddin Ahmad. Ini pun tak ada kena mengenal dengan nama dia Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Subhanallah, rahimahullahu ta'ala. Sahabat Abu Yusuf ni, dia ni amalan dia tak setara pun dengan Abu Yusuf ni. Abu Yusuf ni lagi hebat dia. Rajin bertawaf, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seorang yang sangat warak, seorang yang sangat bertakwa, sangat terkenal dengan kewarakannya, dengan ibadat dia sangat hebat. Nak banding dengan sahabat dia ni, orang rasa tak ada apalah, dia ni lekeh dah ni, orang biasa-biasa aja, puasa pun kadang-kadang lagu tu. Tapi orang yang jagalah, dia pun rajin puasa lah juga. Tuan-tuan, satu hari subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, depa pi ke satu tempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa pi ke satu tempat. Tempat ni tuan-tuan, depa Allahumma salli ala Muhammad, macam bukan satu tempat yang sangat hebat, dan depa sampai tempat tu, kawasan tu kawasan runtuhan bangunan macam tu lah, dekat dengan Cordoba. Dan depa singgah di tempat tu, depa dua orang aja. Abu Yusuf ni dengan kawan dia tu. Takdir cerita, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kawan dia meninggal. Depa pergi duduk satu tempat yang siapa pun tak kenal. Yang meninggal pula tuan-tuan, bila dia meninggal, tinggal dia seorang-seorang Abu Yusuf ni.
Apa dia buat? Dia keluar daripada perkampungan dia tu, tempat kawan dia meninggal tu, dia tinggal kawan dia kat situ, dia keluar untuk dia pergi cari kain kafan dan nak cari orang untuk bantu dia uruskan jenazah sahabat dia ni. Dia pun keluarlah pergi ke pekan, dalam keluar pergi pekan apa semua, dia pun siap bila dah dapat beli kain kafan apa semua, dia pun balik. On the way nak balik, dia tengok dekat tempat depa duduk tu, dengan kawasan macam runtuhan-runtuhan bangunan tu semua, dia tengok orang ramai ni, orang sangat padat, ramai sangat manusia. Dia pun heran, siapa pula yang pergi panggil orang ramai-ramai dekat sini? Dia pun heran. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dalam daripada belakang ni dia pun dicelah-celah, tengok pasal apa ni, dia pun masuk celah-celah orang, sampailah dia ke depan. Bila sampai ke depan, dia tengok tuan-tuan sekalian, subhanallah, orang dah siap kafan dah, kawan tu dah siap tutup dia dengan kain yang berwarna hijau, cantik, elok, urus. Dan orang semua duk kata apa? Subhanallah, orang ni orang yang warak ni, orang ni orang yang soleh ni, semua pekat duk kata ke dia, padahal orang ni mau bukan kenal dia ni. Sampai dia takjub, dia kata apa, Masya Allah Syekh, apalah Syekh yang dia lakukan ni sampai jadi macam ni. Pekat duk kata, orang duk takziah lah, orang duk solat lah, orang duk menangisi pemergian dia. Sampai dia heran pasal apalah orang semua jadi lagu ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, selepas daripada tu diuruskan jenazah tu, kemudian dia tidur. Dia pun berehat. Dah siap-siap mau, dia pun berehat. Tiba-tiba mengantuk, sangat mengantuk. Terlena. Dalam tidur dia tuan-tuan, dia mimpi kawan dia. Dia mimpi kawan dia. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Dia mimpi kawan dia. Dia mimpi kawan dia pegang, duduk atas satu kuda, pakai jubah berwarna hijau. Dia pegang bendera. Di belakang dia ada dua orang laki-laki. Seorang lelaki sangat tampan, sangat cantik. Di belakang dua orang lelaki itu ada seorang yang dewasa, ada seorang budak, ada seorang muda. Lepas tu dia pergi kat kawan dia tu, dia tanya kat kawan dia, siapa yang duduk di belakang hang ni? Yang segak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah dia ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW ada dua orang di belakang dia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di belakang tu ada seorang dewasa dengan seorang orang muda, itu Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Depa nak pergi mana ni berombongan ni? Depa nak pergi mana berombongan ni? Depa nak mai ziarah aku. Dia pun subhanallah, dia kata masya-Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kamu mendapat kemuliaan ini sehingga jenazah dia diziarahi oleh Rasulullah SAW? Dia kata, apa yang aku buat ialah aku mengutamakan redha Allah berbanding redha atas diriku sendiri. Kalau benda yang aku rasa nak redha kat aku nak apa kat aku lebih prioritikan apa yang Allah redha. Kalau Allah redha yang tu, walaupun aku tak suka, aku akan terima redha Allah tu. Melebihkan redha Allah berbanding. Dan apa yang dia dapat itu sebab kes dia berpuasa sunat pada 10 Zulhijjah. Pasal apa? Yang dia puasa juga hari lain, tapi hari tu Allah pandang sangat. Pasal pernah dia berpuasa dalam keadaan hari tu dia duduk di tengah padang pasir, dia sayang nak tinggal puasa 10 Zulhijjah tu. Padahal waktu tak ada apa-apa, ayak tak ada, makanan tak ada, duduk kering kontang, susah. Hari tu aku nak puasa juga 10 Zulhijjah. Keikhlasan dia tu hari tu menyebabkan Nabi SAW mai singgah ziarah dia pada hari kewafatannya, dan Allah muliakan dia. Maka tuan-tuan, apa yang kita belajar pada hari ini, kita belajar tentang kelebihan-kelebihan untuk kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kurang makan, bukan tak makan, tapi belajar untuk kita kurang makan. Yang keduanya tuan-tuan, kita nak kena belajar untuk berpuasa sunat. Puasa sunat insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi dekat kita ni kekuatan untuk rajin puasa sunat, mudah-mudahan insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita buat benda tu, kita kurangkan sikit makan kita adjust timing makan, kita tunggu untuk lapar sikit baru kita makan, bukan tunggu ikut sedap kita je nak makan.
Kemudian kita rajin-rajin puasa sikit. Mudah-mudahan antara tanda yang akan kita dapat ialah kita lebih mudah, ringan untuk kita melakukan ibadat, apatah lagi untuk kita berqiyamul lail. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada bab kenyang, manakala kenyang itu boleh menyebabkan kebinasaan. Apakah kebinasaan-kebinasaan yang boleh berlaku disebabkan kenyang? Tu insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah berikan kepada kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan pada pertemuan kita pada hari ini insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan tolong lipat tanda Ustaz mana yang kita berhenti tadi supaya nanti bulan depan kita boleh sambung balik.